Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi ini atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang Allah beri, kita dapat lagi menyambung adab-adab di dalam Islam, dan hari ini kita masuk kepada bab adab al-hammam, iaitu pada jilid yang pertama, muka surat 441. Habis tajuk ni, insya-Allah kita akan terus pergi kepada tajuk adab qada al-hajah, adab membuang hajat, pada jilid yang kedua. Jadi kita masuk dulu adab al-hammam. Ada adab apabila berada di dalam kamar mandi. Okey, jumpa dah. Baik, terdapat beberapa adab yang telah pun disebutkan oleh pengarang kitab ini. Kalau merujuk kepada beliau, ada 8 adab yang perlu diperhatikan oleh kita yang nak berada di dalam kamar mandi. Cuma dalam tajuk ini, pengarang kitab ini menyebutkan bahawa adab yang dimasukkan di kamar mandi ini adalah mandi di tempat yang umum. Kat bilik air rumah kita tu dipanggil mandi tempat yang khusus lah. Ni mandi di tempat yang umum. Mandi swimming pool ke, mandi dekat pantai ke, mandi tempat sauna ke, dan dia kata contohnya mandi wap, mandi sauna, kolam renang dan sebagainya. Namun ada adab yang disebutkan ini juga ada kaitan dengan adab-adab di kamar mandi yang khusus, kan? Cuma kadang-kadang tempat kita, rumah kita ni kadang-kadang dalam dia bilik mandinya lain, tempat nak qada hajatnya lain. Kadang-kadang dia sama, kebanyakan dah sekali, betul, jarang yang asing kan lah. Baik, tapi dua-duanya tetap ada adab. Baik, kita lihat pada perkara yang pertama. Seperti biasa bahawa apa sahaja amalan yang kita lakukan, mestilah niat yang benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Supaya walaupun kita masuk pada tempat yang kotor, masuk pada tempat yang tidak bersih, diajar di dalam Islam kalau kita masuk itu sebabnya niatnya kerana Allah, maka dia akan menjadi ibadah. Nak masuk kamar mandi, nak mandi sebab nak segar atas perintah daripada Allah supaya segar, boleh. Senang nak ibadah, jadi satu ibadah. Apa pun nak buat, niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahawa membaca at-tasmiyah. At-tasmiyah ni merujuk kepada kalimah basmalah, iaitu bismillah. Baik, tasmiyah kalau kita lihat di dalam hadis muka surat nombor 442, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara sebab dan musyabab kita nak masuk ke dalam kamar mandi ini kena membaca bismillah. Masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebab nak mulakan perkara yang baik biasanya dimulakan dengan belakang kanan, dan begitulah sebaliknya. Jadi di dalam adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah membaca bismillah. Masuk kaki kiri, sebelum masuk tu membaca tasmiyah, membaca bismillah. Antara sebab dan musababnya adalah, tuan-tuan nak pergi mandi, nak pergi kolam renang ke, bismillah. Cuma nanti kita dalam bab ni dia ada bisyara lah tentang lelaki dan perempuan.
Antara sebab dan musababnya, Nabi SAW bersabda pada muka surat 442, hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, pelindung pandangan jin terhadap aurat Bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Apabila salah seorang daripada mereka masuk ke dalam kamar mandi adalah ucapan bismillah. Maknanya hikmah membaca bismillah boleh menutup daripada aurat kita itu dilihat oleh jin. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga, masuk dengan kaki kiri. Okey. Tak apa. Dengar suara saya, dengar Baik. Adab yang ketiga adalah hendaklah masuk dengan kaki kiri. Yang keempat, dalam tu ditulis WC WC tu apa WC tu? WC ni toilet lah. Washroom kan. Bahasa indahnya sikit washroom lah. Tandas lah. Yang keempat, tidak telanjang dan tidak menunjukkan aurat kepada orang lain. Of course, kalau tempat yang umum yang orang boleh lihat kita mandi, maka menjadi tuntutan untuk menutup aurat. Seseorang wajib menutupi dirinya daripada manusia apabila dia berada di tempat pemandian yang umum. Janganlah ia membuka auratnya di tempat itu, tidak juga paha, kerana sesungguhnya paha itu termasuk dalam bab aurat. Al-fakhizu auratun, paha itu adalah aurat. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Cuma kadang-kadang ada beberapa tempat yang dia tak patuh syariah, dia tak benarkan kita mandi. Guna apa? Setengah tempat kan dia strict kan, dia tak bagi mandi menggunakan, kalau setengah-setengah kolam renang tu dia tak bagi pakai seluar yang menutup aurat. Dia suruh pakai baju swimming kan. Kadang-kadang boleh membuka kepada apa, tak utama yang ni merujuk kepada lelaki. Setengah tempat nak pakai kain pelikat, pakailah, jangan tercabut kain pelikat tu sudah. Ya. Tapi dalam hadis ini Nabi kata paha itu termasuk aurat. Dan Nabi pernah sebut kepada salah seorang sahabatnya. Lihat muka surat nombor 443. Nabi mengatakan bahawa ghutta fakhizaka, tutuplah pahamu, fa innaha minal aurah, kerana paha itu termasuk di dalam bab aurat. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, jumpa tak? Sebelum tu ada beberapa buku yang telah dipesan, tapi stoknya ada 3 sahaja. Yang lain tu dah tak ada dah. InsyaAllah nanti saya pergi minggu depan, saya bawa balik lah. Baik. Lihat hadis yang seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi dalam hadis tadi tu, yang 2 hadis tu Nabi sebut tentang 2 hadis yang Nabi cakap kepada sahabat, tutuplah paha, dia termasuk di dalam bab aurat. Bagi perempuan kita tak nafikan, memang kita paha itu dah memang jadi auratnya. Bagi lelaki pun ia menjadi aurat. Dan ada satu hadis riwayat Al-Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu baitan yuqala lahu hammam, jauhlah kamu rumah yang disebut dengan pembandian umum. Faman dakhalahu, barang siapa yang hendak masuk ke dalamnya, falyastatir, hendaklah dia menutup auratnya. Yang pertama, tidak digalakkan untuk mandi di tempat orang ramai. Tak digalakkan. Namun kalau nak juga hadir,
nak juga mandi, tak boleh lah. Nak juga mandi, dibenarkan, tapi Nabi kata hendaklah dia menutup auratnya. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahawa ihfaz aurataka, jagalah auratmu, illa min zaujatika, kecuali dari isteri-isterimu, au ma malakat yaminuka, dan budak wanita yang kamu miliki. Ini kalau bagi lelaki lah, kita tak nak nafikan tentang bab aurat itu. Seterusnya, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau kami ni kumpul ramai-ramai, kan, macam mana kami nak buat tentang aurat kami?" Maka Nabi pun kata, "In istata'ta, jika engkau mampu, alla turiyaha, untuk tidak menunjukkan auratmu, ahadan fala turiyannaha, maka janganlah engkau menunjukkan." Maknanya di sini perintah, hadis-hadis ini cerita menjaga aurat. Lihat muka surat nombor 444. Kita lihat kepada adab yang ke-5. Larangan kaum wanita memasuki tempat-tempat pemandian umum. Lepas ni dah tak boleh dah pergi mandi kat pantai. Boleh, ulama berbahas tentang hukum ini. Cuma dalam Islam, mungkin tempat kita ni dia dah jadi biasa. Orang kat Malaysia ni ada kisah, belasahkan je lah mandi. Tapi kita orang Melayu ni biasa segan juga nak mandi perempuan, betul tak? Susah kita nak cari tempat yang dia asing lelaki dan perempuan. Perempuan pun nak mandi juga, nak berenang-renang juga kan. Tapi ada sebab dan musabab. Berkata pengarang kitab ini, dia kata, kaum wanita dilarang memasuki tempat pemandian umum kerana dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan kerosakan. Sebab sebahagian orang-orang fasik berusaha mengintip tempat-tempat pemandian tersebut dan mengintip kaum wanita. Bahkan di antara mereka ada yang memasang kamera tersembunyi agar dapat mengambil gambar-gambar wanita yang melepaskan pakaian ini. Hal itu terjadi pada tempat yang memiliki tembok, iaitu tempat yang tertutup, dan kaum wanita itu terlindung daripada kaum lelaki. Adapun pemandian yang terbuka seperti tempat-tempat pemandian dan lainnya atau di tepi pantai, maka tentu sahaja bahaya dan fitnahnya lebih besar lagi. Dia kata patut, maknanya dia nak sini. Dia begini, wanita ni sebenarnya inilah menunjukkan Islam ni jaga wanita. Betul tak? Islam bukan mengenepikan hak wanita. Islam sayang wanita. Sebab tu wanita sepatutnya dia berada di tempat yang selamat. Berada di tempat-tempat yang tidak bercampur baur dengan lelaki. Kalau ikut pengarang kitab ni, dia beri pendapat, dia kata kalau tempat-tempat yang umum-umum ni, tempat-tempat yang macam tertutup, takut-takut ada sesuatu yang berlaku, orang mengintip lah dan sebagainya. Tapi kalau tempat yang terbuka, yang ada orang ramai, dia takut fitnah lebih besar. Pertama, bercampur lelaki perempuan, lepas tu boleh tersingkap aurat dan sebagainya. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaum wanita untuk tidak masuk ke tempat pemandian yang umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat muka surat nombor 445, hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammama bighairi izarin. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia masuk ke tempat pemandian tanpa kain. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yudkhil halilatahul hammam, maka janganlah ia membawa isterinya ke tempat pemandian yang umum.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamra. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia duduk di hidangan yang disajikan dengan atasnya arak. Okey, ini hadis yang Nabi memberikan pesanan terutama kepada lelaki. Tak tahulah, mungkin setengah orang dia tak kisah kan mandi tempat yang umum. Tapi kalau ada tempat-tempat yang patuh syariah kan, yang swimming pool ni untuk perempuan saja, selamat daripada pandangan orang lelaki, mandilah. Maknanya hadis-hadis ni menunjukkan kepada apa? Pencegahan daripada dilihat auratnya sebenarnya. Kan apabila mandi kan tak sedar kan, banyak benda yang boleh berlaku. Baik, ada satu hadis yang lain, Surat Al-Mu'min 445 perenggan yang kedua. Ketika sejumlah wanita datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun berkata kepada mereka, apakah kalian termasuk orang-orang yang kaum wanita yang memasuki tempat-tempat pemandian yang umum? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin tada'u athyabaha fi ghairi baiti zawjiha." Tidaklah seorang wanita meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya, illa hatakat as-satra bainaha wa bain rabbiha, kecuali ia telah merobek tirainya antara dirinya dan Rabbnya. Maknanya zaman Aisyah dulu pun ada tempat mandian yang umum. Ada tempat mandi yang terbuka. Kan? Jadi maknanya hadis ni Aisyah bagi tahu, kita ni wanita hanya boleh membuka pakaiannya di rumah suaminya sahaja. Jika dia nak buat juga buka auratnya di tempat orang ramai di pemandian umum, seolah-olah dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hammamu haramun ala nisa'i ummati, tempat pemandian umum haram atas wanita daripada kalangan umatku. Yang dimaksudkan adalah tempat pemandian yang di dalamnya terdapat pencampuran antara satu sama lain, kaum bercampur bauran antara sesama kaum wanita sehingga terbukalah aurat-aurat mereka. Tiap-tiap mereka saling melihat aurat yang lainnya. Demikianlah itu, wallahu a'lam, berlaku juga atas tempat-tempat pemandian yang disebut sebagai kolam renang, tempat berkumpul wanita yang mengenakan pakaian-pakaian renang yang pendek dan tipis untuk melakukan latihan renang. Ada pula yang memakai pakaian rapat yang melekat dengan tubuh mereka yang basah sehingga tersingkaplah aurat mereka. Kadang-kadang di antara mereka ada yang merasakan kenikmatan ketika melihat aurat wanita lainnya, dan ada juga yang menyebutkan sifat-sifat wanita lain kepada suaminya atau anaknya untuk menikahi salah seorang daripada mereka, dan lain dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi adalah kolam renang yang berbau di dalamnya lelaki dan perempuan, maka terbukalah aurat mereka. Haram bagi seorang wanita yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhiratnya untuk mendatanginya, sebab auratnya bisa terlihat oleh orang lain atau dia melihat aurat orang lain. Hendaklah seorang muslimah bertakwa kepada Rabbnya dan janganlah ia jatuh di dalam rangan tersebut. Sudah berat ni pandangan daripada pengarang kitab ni. Bahkan ada hadis Nabi sebut tadi tu. Hadis yang Nabi kata apa tadi tu? Al-hammamu haramun ala nisa'i ummati. Kalau nak pergi sangatlah kan, tambah lagi bercampur lelaki dan perempuan. Tapi ada juga kan orang belajar renang kan, belajar renang dia ada asas-asas lagi perempuan tak? Tak ada kan. Tambah lagi sukan apa tu? Terjun-terjun. Pak Haji jangan tengoklah. Sukan renang tu sepatutnya dah diharamkan pun. Betul tak? Kan tu terang-terang buka aurat.
Tidak. Islam ni dia jaga wanita sampai taraf macam tu. Sampai dekat nak mandi umum pun Nabi menyebutkan garis panduannya. Subhanallah. Untung kaum wanita yang berada di dalam Islam. Agama lain ikut korang lah. Tapi dalam Islam jaga. Kalau tuan-tuan nak hadir mandi sekalipun, ambillah tindakan yang sepatutnya supaya menjaga auratnya. Tapi macam mana nak mandi nak jaga aurat? Dia ada baju renang wanita. Baju renang wanita ni dia lebar ke dia ketat? Sebab nanti kita akan masuk bab aurat, masuk bab pakaian. Salah satu cara menutup aurat pakaian itu dia mesti lebar. Dia mesti tidak sempit. Tapi kalau pakai pakaian renang macam mana? Susah juga. Iyalah, kalau pakai air itu dia akan melekat. Tapi seboleh-bolehnya elaklah. Sebagai memenuhi sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menunjukkan bahawa ibu-ibu, tuan-tuan tak boleh bawa anak mandi, boleh. Tapi anak pun ditunjuk ajar apa adab-adab yang sepatutnya. Macam rumah saya tu, bawah tu kolam renang lah. Saya duduk tingkat 1. Tapi tak kisahlah dia orang nak mandi, dia orang mandilah. Kan? Tapi kolam capur lelaki perempuan lah. Siapa nak mandi, mandilah bawah tu. Ada yang perempuan yang Melayu, ya Allah, bahaya macam tu. Tapi buat macam mana dah, kita lah kan. Tapi jaga auratnya, jaga aurat di tempat mandi. Baik, yang keenam, tidak membuang air di tempat pemandian. Ini bagi air yang tidak mengalir. Kalau air itu macam di pantai, di laut air itu banyak, tidak ada larangan. Dilarang buang air seperti kencing di dalam kolam, tempat orang-orang mandi, atau di suatu tempat yang dapat mengalirkan air kencing itu ke kolam. Nabi SAW melarang seorang lelaki kencing di tempat mandinya. Nanti kita akan baca hadis itu secara spesifik. Larangan ini pada asalnya adalah larangan buang air di tempat pemandian yang airnya tidak mengalir atau airnya sedikit, sebab air itu akan tercemar kerana air yang dibuang itu. Itu tidak dibenarkan. Air itu. Sebab dia akan mengganggu orang lain dan sebagainya. Yang ketujuh, tidak berlama-lama duduk di kamar mandi. Sama ada tempat pemandian yang umum atau tempat pemandian yang khusus. Yang ke-8, keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Sebagaimana seseorang masuk dengan mendahulukan kaki kiri, maka dia keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Okay, ini ada 8 adab. Dan nanti waktu kita belajar adab qada hajat, dia ada kaitan dengan kamar mandi yang khusus di rumah. Baik, habis 8 adab. Buka buku nombor 2. Lihat muka surat nombor 366. Fasal yang ketiga, adab qada al-hajah, iaitu adab membuang hajat. Iaitu adab tempat membuang air besar dan tempat membuang air kecil. Jumpa 366. Ada 26 adab. Baik. Seperti yang disarankan oleh penulis kitab ini dan disebutkan oleh Nabi SAW, hendaklah sesuatu itu dibuat niatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Meluruskan niat ketika buang hajat.
Buang hajat maknanya niat kerana Allah. Kan? Kita makan nikmat, benda tu boleh cerna nikmat. Maknanya duduk di dalam tandas pun boleh buat pahala. Kalau betul-betul niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, jika nak membuang hajat, qada hajah, carilah tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai. Yang ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, memang mereka tidak ada tempat yang khusus seperti kita. Jadi pesanannya, kalau nak buang air, cari tempat jauh daripada orang ramai. Apabila seseorang melakukan buang hajat di padang yang luas, maka hendaklah dia harus mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang lain. Sebab apabila Nabi SAW pergi ke tempat pembuangan hajat, baginda akan pergi jauh daripada orang ramai. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, Nabi SAW jika hendak melakukan buang hajat, beliau mencari tempat yang jauh. Tapi kalau dalam rumah kita, tak apalah, jangan pergi jauh-jauh. Maksud di sini, hikmahnya adalah untuk menutup pandangan orang melihat aurat kita. Tapi kalau rumah kita ni dah alhamdulillah, jangan dibukanya pintu tu pula. Tutup, sudah memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau dia pergi pada tempat yang luas, tempat yang jauh pada orang ramai, carilah sesuatu yang boleh dijadikan penutup, nak halang daripada orang tengok. Zaman Nabi dulu, mereka cari penghalangnya seperti dinding, kebun kurma dan lain-lain, supaya orang tak lihat. Maknanya boleh nak buang hajat tempat kat luar boleh, tak ada masalah. Dalam kebun, kalau sakit perut sangat, boleh, tapi mesti di tempat yang tersorok. Carilah tempat yang boleh menghalang daripada dilihat oleh orang lain. Jadi tempat yang kita sekarang dah alhamdulillah, dia memang dah sudah tertutup. Yang keempat, memilih tempat yang layak untuk membuang hajat. Maknanya, kata pengarang kitab ini ialah, seseorang hendaklah memilih tempat yang patut untuk membuang hajatnya, terutama ketika buang air kecil, agar ia terhindar dari percikan-percikan airnya itu. Terlebih lagi jika membuangnya di tempat yang keras. Apabila seseorang buang air kecil di tanah yang keras, maka ia harus membuat lubang kecil di dalam tanah tersebut terlebih dahulu dengan sebatang kayu ataupun semisal dengannya. Apabila seseorang buang air kecil di toilet, dicampur Inggeris dengan bahasa Melayu. Maknanya, kita ni alhamdulillah, sebab tu dia ada lubang. Jadi buang di tempat lubang lah, kan? Kalau buang air di tempat yang tidak ada toilet yang khusus, elok dikorek lubangnya dulu. Kalau tanah yang keras, bagi lelaki khususnya, maka hendaklah dicarikan ruang bagaimana air itu tidak terpercik. Dan satu lagi, kata pengarang kitab ini, dia kata, bagi orang yang nak membuang air, hendaklah jangan dalam keadaan posisi berdiri, sebab takut terpercik. Nanti kita akan bahas tentang berdiri dan duduk. Okey, kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, cari tempat-tempat jauh daripada tempat buang hajat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tempat orang bernaung, berteduh dan di tengah jalan yang umum. Tempat kita ni alhamdulillah sebab sudah ada tandas. Tapi kalau nak buang air sangat dah tak dan dah. Jangan buang di tempat orang nak berteduh sekejap di situ di bawah sinaran matahari contohnya, dan juga tempat orang nak berjalan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anaini,
Jauhlah dua perkara yang menyebabkan seseorang mendapat laknat. Wa man la'anani, Nabi ditanya apakah dua hal yang menyebabkan seorang mendapat laknat. Nabi kata allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, iaitu membuang air besar di jalan orang-orang, membuang air besar di jalan umum atau di tempat orang berteduh. Ini hadis riwayat Muslim. Sebab kalau kita buang air di tempat orang berjalan, tempat orang lalu lalang, orang akan laknat. Selakunya siapalah buang air kat sini kan? Ataupun di tempat orang berteduh, tidak dibenarkan, akan dilaknat. Nabi kata jangan kamu buang air tempat tersebut, dua tempat tersebut, kerana takut kamu dilaknat. Baik, kita lihat kepada hadis yang seterusnya, muka surat nombor 369, tempat yang kedua. Tidak membuang hajat di saluran air yang biasa digunakan untuk minum ataupun minum air ternak seperti mata air, sumur dan lain-lain. Ni pun tak boleh. Kecuali dah, ya memang dah, kalau laut tu boleh lah kan. Tapi kalau tempat-tempat yang kecil, macam-macam mata air, tempat perigi dan lain-lain, tidak dibenarkan. Kerana kata Nabi SAW, ittaqu al-mala'in ats-tsalatsah, jauhlah kamu tiga perkara yang dapat mendatangkan laknat. Al-baraz fil mawarid, buang hajat di saluran air. Wa qari'atit tariq, di tengah jalan. Wa dhil, di tempat yang teduh. Dan yang ketiga, tidak membuang air di tempat orang manda. Hadis Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi summa yaghtasilu fi, janganlah seseorang daripada kamu membuang air di dalam tempat mandinya kemudian ia mandi di dalamnya. Di sini tempat mandi kolam yang kecil, dia buang air itu, lepas tu kat situlah dia mandi. Bagus sangatlah kan. Yang tu tak dibenarkan. Tengok Nabi maknanya menunjukkan bahawa Islam ni satu agama yang jaga kebersihan. Islam satu agama yang menjaga daripada mengganggu orang lain. Islam menjaga umatnya daripada dihindar daripada terkena penyakit dan sebagainya. Yang itu. Maknanya Islam ni bersih. Kalau tak bersih, kalau pengotor, itu bukan ajaran Islam. Itu memang perangai dia macam tu. Ajaran Islam hendaklah bersih. Yang keempat, tidak membuang air di tempat air yang tidak mengalir. Yang tadi tempat yang kecil, airnya terbatas, tak boleh. Ataupun di tempat yang airnya tidak mengalir. Sebab apa tak mengalir? Airnya tak mengalir. Kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma' ad-daim alladhi la yajri summa yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang daripada engkau kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya. Tergenang ni maknanya air itu tidak mengalir. Dalam bahasa Arabnya yang daim mana yang tak bergerak mana-mana air itu. Ataupun yang kelima, tidak membuang hajat di pintu atau dinding masjid. Baik, yang ni jaranglah kita jumpa lah. Sebab kita dah ada tempat yang khusus untuk membuang hajatnya. Baik, kita pergi kepada adab yang keenam. Adab yang keenam, yang ini sangat berkaitan dengan kita. Tidak membawa masuk ke dalam toilet sesuatu yang di dalamnya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini boleh membawa kepada menghina ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kecuali dah tak boleh dah kan, maka dibenarkan dalam keadaan darurat. Tapi seboleh-bolehnya tinggal semua yang mana ada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau ada cincin yang ada kan dari Muhammad Rasulullah, ada perkataan Allah sebagainya, tinggalkan di luar. Tapi kalau kita dah memang susah sangat kan, nak tinggal macam mana kalau pergi tempat orang ramai kan, nak pergi kat pasar raya, nak buang air, semua nak tinggal macam mana?
maka keadaan dah darurat sangat, dah tak ada orang lain yang kita boleh percaya, boleh simpan sebagainya, darurat dibenarkan. Tapi jangan pula baca dalam tu pula. Dah ada tak boleh buat, betul dibaca pula dalam tu. Zikir dan itu tak boleh. Dan yang ketujuh, kalau tak ada air, kenalah bawa air ke dalam tandas tu. Tapi kita alhamdulillah sekarang dah ada air. Adabnya seboleh-bolehnya kalau pergi tempat yang awam, tengok dulu, cek dulu air tu ada ke tak ada. Jangan terus dibuangnya, tengok air tak ada, sudah. Tisu pun tak ada, apa pun tak ada. Macam mana nak buat? Sebab pada zaman Nabi SAW ada seorang budak, iaitu Ibnu Abbas. Dia bawa siap-siap air untuk Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, air ni siapa yang sediakan? Ibnu Abbas kata, sayalah Rasulullah. Maka Rasulullah pun doakan kepada dia, Allahumma faqihu fiddin. Zaman sekarang ni alhamdulillah air dah siap ada. Tapi tolong semak dulu. Pergi dulu tengok ada air tak, baru dibuangkan airnya. Tapi kalau tak ada air, nanti kita akan masuk dalam bab istinja. Ya. Air daripada bawah tu. Air juga tu boleh. Baik. Biasanya tandas-tandas yang jenis-jenis Europe ni, dia memang hotel-hotel yang biasanya ni yang mahal-mahal ni, biasanya tandasnya sebab dia nak elak daripada basah. Kan? Dia buat tandasnya tu kering. Jadi air tu keluar daripada bawah dia tu. Sama juga, ada air juga. Cuma cara kita nak bersihkan tu, lepas kita basuh, jangan terus pakai kain dan seluar. Sebab tambah lagi tandas yang jenis cangkung, sebab airnya akan mengalir. Jadi make sure ada tisu. Boleh basuh, tak jadi masalah, kan dah ada air kan. Cuma kena tengok elak-elak sikit lah, air ni nak ke mana ni, air ni nak ke mana ni, kan. Tapi kena biasakan lah. Lepas tu, lepas basuh, sebaik-baiknya adalah sesuatu yang boleh lap peha kita ni. Air tu kan dia akan turun. Sama juga dengan tempat kita. Dulu zaman Nabi dia tidak ada yang duduk, kan. Dia cangkung, sebab nanti kita akan belajar belah kiri tu disengitkan sikit. Walaupun hadis tu ada pertikaian riwayatnya, tapi ada disebutkan. Jadi kalau air macam tu, ambil tisu basuh dulu. Sebab takut dia, kalau paling kurang pun, ialah sebab tak ada paip, tapi tisu tu boleh dibasahkan. Kalau make sure dah tahu tanda tu macam tu, make sure tisu tu ada, supaya basahkan dan dilap sampai dikering. Kalau tidak, takut air tu mengalir. Kena biasakan. Baik, yang ke-8, yang ni doa, minta lindung daripada Allah, minta lindung kepada Allah ketika memasuki tempat membuang air. Doanya, baik, kita baca doanya. Muka surat An-Nur 371. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Ya, ini daripada jin betina dan jin jantan dan jin betina. Kalau kita baca doa itu, nescaya aurat kita itu akan dilindung daripada syaitan tadi itu. Kata Nabi, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa ay yaqula bismillah. Penutup aurat anak Adam daripada dengan jin ketika masuk ke dalam toilet adalah dengan mengucapkan bismillah. Baik, lihat muka surat nombor 372. Ni telah pun kita baca yang tadi tu.
Baik, kita pergi kepada adab yang ke-9, masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Tapi doa tadi dibaca sebelum masuk bukan dah masuk, sebelum masuk. Yang ke-10, tidak menaikkan pakaian kecuali setelah dekat dari lokasi buang hajat. Ni kan dah tak dan kan, angkat. Lagi duduk. Zaman Nabi tu, masa zaman Nabi dah sampai, baru Nabi angkat-angkat pakaiannya. Baik. Kita pergi kepada adab yang ke-11, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Yang ni panjang perbahasan di kalangan para ulama. Ada yang kata haram secara mutlak, maknanya tempat tu terbuka ke, tempat tu tertutup ke, ada dinding ke, tak boleh menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Macam ni depan kan, kita menghadap ke depan ni ataupun belakang kita ni ke sini, maknanya tapi tanda di sini buat macam mana? Sana kan dia buat ke macam ni macam ni atau macam ni, tak apa. Tapi kalau berdiri sini, iaitu termasuk hadilah larangan. Cuma setelah dibahas, sebenarnya yang dilarang, yang menghadap ataupun membelakangi kiblat, kalau di tempat yang umum, di tempat yang ada dinding itu masih lagi dibenarkan. Banyak dalil-dalilnya. Nanti saya akan bacakan. Di rumah tuan-tuan macam mana tandasnya? Tandas rumah aku macam mana? So kalau dia menghadap ke arah kiblat, macam mana rumah nak buat? Bagi kiblat. Tapi yang ulama bahas ni sebenarnya yang kalau tengok pendapat yang tepat lah, yang dalam rumah tu dia tak diambil kira sebab dia sudah letak dinding. Kenapa dilarang di tempat yang terbuka? Sebab menghadap ke kiblat ni kadang-kadang malaikat ada, kadang jin nak semayang, dia ibadat dan sebagainya. Jadi kalau menghadap ke arah kiblat, nanti makhluk-makhluk yang lain dia tengok pula. Sebagainya. Itu di antara hikmah-hikmahnya lah. Baik, ada hadis daripada Nabi. Nabi kata, "Iza ata ahadukumul gha'id fala yastaqbilil qiblah." Apabila salah seorang daripada kalian membuang air hajatnya, maka janganlah ia menghadap ke arah kiblat, dan jangan pula membelakanginya dengan punggungnya. Walakin syarriqu au gharribu. Tapi hendaklah dia menghadap ke timur ataupun ke barat. Sebahagian ulama ada yang berpendapat boleh buang hajat menghadap kiblat jika dilakukan dalam sebuah bangunan, bukan di tanah lapang dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Akan tetapi sebagai tindakan lebih berhati-hati, sebaiknya perkara yang ditinggalkan secara mutlak. Allahu a'lam. Pengarang kitab ni cadang tinggalkanlah walaupun dalam bangunan. Tapi kalau kat rumah kita, sebab tu seelok-eloknya kalau nak buat rumah baru, design dia tandas tu sebaik-baiknya nak elak daripada khilaf pendapat, buat yang tidak menghadap ke arah ataupun membelakangi kiblat. Baik, yang ke-12, tidak membuang air dengan keadaan berdiri. Tengok muka surat nombor adab yang ke-13. Walaupun memang ada hadis, Nabi sendiri pernah membuang air dalam keadaan berdiri sebenarnya. Memang ada hadis tu. Tapi setelah dikumpul, maka para ulama hadis menyebutkan bahawa sebaik-baiknya dan sepatutnya buatlah dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan berdiri. Walaupun ada riwayat hadis tu Nabi berdiri. Maknanya yang banyak yang selalu Nabi buat dalam keadaan duduk. Baik, yang ke-13, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Nabi mengatakan bahawa iza bala ahadukum fala ya'khuzanna dzakarahu biyaminih wa la yastanji biyaminih wa la yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang daripada kalian membuang air kecilnya,
maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah ia cebok dengan tangan kanannya. Kita kan cebok kita kan lain kan. Mana cebok? Cebok ni sebenarnya dalam bahasa Indonesia adalah membasuh najisnya itu. Janganlah ia bernafas di dalam tempat bekas minum air. Ada sebab, antara sebab dan musababnya tangan ni guna untuk makan dan sebagainya. Hendaklah menggunakan tangan kirinya, tidak menggunakan tangan kanannya. Baik. Yang ke-14, tidak beristinja dengan tangan kanan. Yang tadi pegang kemaluan, yang ini pula membasuhnya, tidak dibenarkan. Kata Nabi SAW, yang tadi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini hadis riwayat Ibnu Majah, muka surat 375. Iza stataba ahadukum fala yastatib bi yaminih wal yastanji bi shimalihi. Apabila salah seorang daripada kamu bersuci, maka janganlah melakukannya dengan tangan kanan, tapi hendaklah melakukannya dengan tangan kiri. Ada seorang lelaki Yahudi tanya kepada Salman, Nabi kau ni ajar kat kau semua perkara ke sampai masuk tandas? Salman kata, iya, Nabi telah larang kami buang hajat dan kencing menghadap kiblat, melarang kami bersuci dengan tangan kanan, membasuh menggunakan kurang daripada 3 batu, bersuci dengan menggunakan kotoran haiwan ataupun dengan tulang. Ni kita akan sebut lepas ni. Zaman dulu mereka tak pandai nak guna air. Lepas Nabi tunjuk ajar, baru tahu macam mana nak guna air. Kita pula tak pandai nak guna batu-batu, tak pandai nak guna tisu kan. Kalau tak ada air tak boleh hidup lah. Tak, sebenarnya boleh. Kena belajar istinja. Dia guna tisu, guna batu ni, dia bukan bermakna kalau tak ada air. Tak semestinya. Kita akan belajar buat istinja kalau tak ada air. Tak, boleh guna dua-dua sekali. Walaupun ada air pun boleh guna. Tapi kena ada kaedah lah. Antaranya, kalau guna batu, hendaklah batu itu, kata Nabi, tidak kurang daripada 3. Tengok surat nombor adat ke-15. Al-istitabatu bi thalathati ahjarin laysa fiha raji'. Bersuci menggunakan 3 buah batu yang tidak terdapat padanya kotoran haiwan. Batu nak diguna pula tu jangan batu yang ada kotoran haiwan. Manis tajmara falyutir. Sesiapa yang bersuci dengan batu, hendaklah dia menganjilkan jumlah batunya. Baik, kalau tak ada batu, boleh guna kertas, kain tisu dan sebagainya. Boleh. Tak biasa kan? Tak biasa buat kan? Sebab ada air. No, tak. Boleh. Walaupun ada air. Tapi yang paling afdal guna air lah. Tidak menggunakan benda-benda yang terlarang ketika bersuci. Yang ni kalau nak guna tadi itulah, air tak ada, jangan guna kotoran haiwan, tulang. Sebab Nabi kata, la tastanju bil rawthi. Jangan kamu bersuci menggunakan kotoran haiwan, wala bil izam. Jangan guna tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Kerana benda tersebut adalah makanan saudara kalian daripada golongan jin. Jangan. Pernah guna tulang ke? Jangan. Bahaya. Baik. Jangan guna kotoran. Yang ke-16, yang ke-17, benar-benar mengosongkan perut. Maknanya buang air itu biar sungguh-sungguh. Sebab dia menyebutkan bahawa mengosongkan perut ialah maksud dan tujuan seorang buang hajat. Jika tidak sempurna, berarti maksud dan tujuan utamanya belum lagi tercapai. Ada yang menyebutkan bahawa untuk memudahkan ke dalam membuang hajat, maka posisi duduknya hendaklah miring ke kiri sambil menekan pinggul sebelah kiri. Dia sengit ke kiri. Sebab tu bagi lelaki,
kadang-kadang airnya di kencingnya itu dia tidak tus. Jadi dia perlu digosokkan supaya air itu keluar habis. Setengahnya riwayat-riwayat yang macam setengah para ulama kata berdehem lah sebagainya, sebab benda tu nak bagi air tu supaya dia keluar habis. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, di antara dua orang yang diazab di dalam kubur, salah satu daripadanya adalah orang yang tidak menjaga air kencingnya. Perempuan saya wallahu ta'alam lah, tapi kalau lelaki memang itu kaedahnya. Baik, kita pergi yang ke-18. Tidak berzikir dengan lidah ketika membuang air. Jangan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bengong namanya. Kata Nabi SAW, ada seorang lelaki pernah bagi salam. Masa tu Nabi dia tahu Nabi sedang qada hajat. Nabi tak jawab salam tu. Lepas tu Nabi pun ajar. Nabi kata, "Iza wajadtani ala misli hadhil hal, fala tusallim alayya fa innaka in fa'alta dhalika lam arda alayka." Apabila kamu melihatku dalam keadaan seperti ini, janganlah kamu mengucapkan salam kepadaku, sebab jika kamu melakukannya, nescaya aku tidak akan menjawab salammu. Tapi kalau dalam hati dibenarkan. Dalam hati dibenarkan. Tapi jangan digerak-gerakkan lidahnya. Dan yang ke-19, jangan bercakap dengan seseorang ketika membuang air kecil. Hello dia telefon. Walaupun hadis yang membenarkan itu, dia kata yang larang tu dhaif, tapi secara urufnya tidak baiklah. Bercakap-cakap dalam telefon dan sebagainya. Yang ke-20, tidak bernyanyi atau bersiul ketika membuang air, ketika membuang hajatnya. Seperti mana meniru perbuatan orang-orang jahil, bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul dan sebagainya. Ada yang boleh baca surat khabar lagi. Yang lebih teruk dia boleh merokok lagi. Wallahu ta'ala. 21. Merasakan nikmat dan anugerah yang telah pun Allah berikan kepada kita. Buang air ni nikmat, betul tak? Lepas buang air tu lega. Kalau bayangkan kalau buang air tu najis tak boleh keluar, Allahu Akbar, periknya. Tapi nikmat Allah menghancurkan makanan tu, akhirnya keluar. Begitulah. Jadi rasakan nikmatnya. Okey, kita pergi kepada yang ke-22. Bersuci dengan menggunakan batu dan air. Bersuci dengan air dan batu merupakan cara bersuci yang paling sempurna. Bersuci dengan batu dapat menghilangkan zat dan benda najis, sedangkan air menyempurnakannya, iaitu menghilangkan baunya. Sebenarnya air itu hilangkan bau dia, tapi nak hilangkan zatnya guna batu. Kalau kita ada tisu lagi baik. Guna tisu, buang dulu kan, lepas tu baru bersih dengan airnya. Kalau tak boleh buat dua-dua, dia kata tak boleh nak gabungkan air dengan batu, maka boleh guna air saja. Sebab bersuci dengan air lebih utama daripada batu. Jika tidak ada air, maka boleh bersuci dengan menggunakan batu. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW apabila keluar membuang hajat, maka aku dan seorang anak lelaki dari kami selalu ikut sambil bawa air yang akan beliau gunakan untuk beristinja. Baik, kita lihat muka surat nombor 380. Nabi SAW bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih itu. Turun ayat Quran yang Allah Ta'ala puji ada satu kumpulan sahabat, sekumpulan golongan umat Islam yang suka membersihkan diri dia tadi tu dengan batunya dan sebagainya. Lalu Nabi kata, ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Quba
yang beristinja dengan air, sehinggalah Allah mengabdikan di dalam ayat ini. Dan yang ke-23, tidak berlama-lama di dalam toilet. Yang ke-24, selepas kita selesai daripada membersihkan najis tersebut, hendaklah membersihkan tangan. Kalau zaman Nabi dulu, Nabi gosok tangan tu di tanah. Dia tunduk di tanah tu tangan. Kalau kita pergi ambil tanah boleh jugalah. Basuhlah dengan tisu dan sebagainya. Nabi kata kepada Jarir, Jarir, hati tahuran, beri aku air untuk bersuci. Lepas itu baginda beristinja dengan air, kemudian menggosok tangannya ke tanah. Maknanya kiasnya tadi tu Nabi buat di tanah, kita pun basuh tangan. Yang ke-25, keluar dengan kaki kanan. Yang ke-26, apabila keluar daripada kaki kanan, dah keluar, hendaklah membaca doa ini. Cuba tengok muka nombor 382. Doanya kita baca ghufranak. Ghufranak. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Pendek je. Sebabnya apa kata para ulama? Dia begini. Kita makan tu nikmat kan? Kita dapat, perut kita ni boleh berjalan dengan baik, dapat buang najis sebagainya pun satu nikmat. Allah cernakan perut kita ni pun satu nikmat. Jadi ada kalanya orang dia terlupa nak bersyukur atas nikmat dia tu, nikmat Allah bagi tu. Sebab tu doa apabila keluar pada tanas, kata ya Allah ampunkanlah aku. Okey, baca apa kata pengarang kitab ni. Dia mengatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa istighfar ini diucapkan kerana dia terputus beberapa saat dari zikir kepada Allah. Kan kita diajar sentiasa berzikir pada Allah kan? Qu'udan, duduk ke, berdiri ke, ingat Allah banyak-banyak. Tapi masuk tandas, dah tak boleh nak sebut subhanallah, alhamdulillah lah. Jadi untuk minta ampun kepada Allah sebab tak berzikir, kata ghufranak. Ada pendapat lain mengatakan kerana kurangnya mensyukuri nikmat Allah yang telah memudahkan keluarnya kotoran itu. Yang saya sebutkan tadi. Maka habislah 26 adab di dalam tandas. Baik. Habis, kita pergi terus kepada adab berpakaian. Ya, nak tanya apa tu? Sebelum ke tempat yang kita nak buang tu lah. Ada dalam buku ni nyata tadi tu. Allahumma ini azhaba anni wal azab. Ada Hisnul Muslim tak? Dia begini, dia sebab dia masalah dari sudut riwayat lah sebenarnya. Riwayat hadis tu. Ghufranak. Tapi yang kita diajar anak-anak kat sekolah tu yang baca Allahumma inni kita kata ya Allah alhamdulillah ya Allah kerana telah mengeluarkan aku kekotoran dan mengekalkan apa yang baik. Azhabi anni wal adza tu kan. Boleh juga yang itulah. Tapi sebaik-baiknya yang riwayat yang sahih, yang lebih tepat yang tadi itulah. Yang ghufranak. Yang tu. Baik ya. Apa? Takut dia mengambil masa yang lama berada dalam tandas tu. Kita sepatutnya tidak bersenang-senang di dalam tandas tu. Iyalah, dia dalam keadaan yang tu boleh jawab dah tu. Sebaik-baiknya nak kata saya pun wallahu ta'alam nak baca surat khabar, tapi dalam tu mengambil konsep tidak berlama-lama. Jadi syok pula.
Suka buat tak boleh baca lagi. Takut yang itu sajalah. Merokok of course tak boleh sebab mengganggu bau daripada orang lain. Walaupun dia cantik, bukan bermakna kita boleh duduk berlama-lama dalamnya sampai tidur dalam tu. Itu bukan adabnya. Sebab sekalipun dia cantik, tapi itu tempat tinggal syaitan. Dia cuma bersih tu digalakkanlah. Memanglah kalau pergi hotel-hotel yang berapa bintang ni memang wangi lagi, sedap bau lagi, baguslah. Tapi kita sendiri tak boleh nak berlama-lama di dalamnya. Tidurlah sekejap. Sebab jin dan syaitan kan, was-was dan sebagainya. Sebab kan kita apabila kita duduk lama-lama, kita dah hilang zikir dah. Kita dah tak mampu nak zikir pada Allah kan. Sepatutnya kita nak cepat-cepat nak keluar sebab nak zikir lagi. Macam tu. Baik, ada soalan lain? Ya. Kiblat. Kalau dah, itu saya kata tadi tu, kalau macam rumah kita dah siap, kita beli dah memang dah, dia dah memang menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat kan, maka benda itu dibenarkan. Itulah saya sebut tadi tu perbahasannya yang hadis yang larang menghadap kiblat tadi tu sebenarnya dia merujuk kepada tempat yang terbuka. Tapi kalau ada dinding, dia tak termasuk dalam larangan tu. Dia tak termasuk ke dalam larangan tu. Kalau ada beli buku larangan ni, dia begini. Hadis dia kalau nak bahas panjang, ada sampai 8 pendapat ulama dalam bab tu. Cuma saya sebutkan yang kata boleh ada bangunan tu adalah cerita daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi masa tu dia berada di dalam bangunan. Maknanya yang larang menghadap kiblat, melangkah kiblat tu dia merujuk kepada tempat yang lapang. Tak ada bangunan langsung, kat padang dan sebagainya. Tapi kalau yang dah ada bangunan, dia tak termasuk di dalam larangan tu. Tapi sebaik-baiknya jika kita buat rumah baru dan sebagainya, make sure tandas tu kalau boleh elaklah daripada menghadap ataupun membelakangi kiblat. Menghadap maknanya kita kan sekarang menghadap kiblat kan. Saya membelakangi kiblat, betul? Saya membelakangi kiblat. Tuan-tuan dan puan-puan menghadap ke arah kiblat. Dua tempat ni tak boleh. Tapi kalau dah ada sangat, kalau nak elak, terpaksalah pusing cara duduknya. Macam mana nak pusing cara duduknya? Kena mengiring lah supaya betul-betul tak ada arah kiblat. Tapi larangan tadi sebenarnya larangan yang berada di tempat yang terbuka. Ada dalam buku ni sebenarnya. 10 larangan dia ada. Dia ada sebut 8 pendapat. Lepas tu pengarang kitab ni memilih pendapat yang berada di luar bangunan. Baik, ada soalan lain? Kita nak masuk bab pakaian ni. Banyak benda nak belajar ni. Boleh? Tadi tempat pemandian umum tu selesai. Baik, kita pergi bab pakaian. Bab pakaian tadi Ustaz nombor tengok bab al-libas wa zinah. Okey, buka muka surat 405, ada buku yang kedua. 405 buku yang kedua. Adab al-libas wa zinah. Adab berpakaian dan berhias. Jumpa? Baik.
Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah beri kepada kita adalah Allah memberikan kita pakaian untuk menutup aurat. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi kita pakaian untuk menutup aurat. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Baik, kita sampai ke apa? 11 okey. Yang pertama, adab berpakaian. Yang pertama, mengakui nikmat pakaian yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, dapat berpakaian. Satu nikmat pada Allah. Yang kedua, sebaik-baiknya kalau nak berpakaian, biarlah pakaian yang sederhana. Taklah sampai nak lampau pakaian tersebut. Cantik boleh tak pakaian cantik? Boleh. Ada seorang lelaki, dia ditanya, dia kata, aku ni Rasulullah, sebab Rasulullah pernah sebut Allah Ta'ala ni tak suka orang yang ada sifat takbur walaupun seberat zarah. Jadi lelaki ni kata, ya Rasulullah, kalau aku pakai baju, kalau aku beli kasut yang cantik, yang bagus, adakah aku ni termasuk orang yang sombong? Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka, Allah itu amat indah, amat cantik, dan suka akan keindahan dan kecantikan. Al-kibru batarul haq. Sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Maknanya Nabi tak larang kalau nak pakai cantik, tapi jangan pakai satu pakaian yang boleh membawa kepada sifat takbur. Jangan bawa kepada sifat takbur. Ada satu hadis, muka surat nombor 407 terjemahannya, muka surat 406, Nabi menyebutkan bahawa dalam apa perkara pun biarlah ada tawaduk, biarlah benda itu sederhana. Nabi kata, man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih. Barang siapa meninggalkan pakaian yang dengan niat tawaduk kerana Allah, sementara ia sanggup untuk melakukannya. Ada orang, tuan-tuan, kita sendiri tengok diri kita. Ada setengah orang, dia akan jadi sombong, dia akan jadi macam act sikit, dia akan jadi macam dah nak riak kalau dia ada sesuatu. Kalau dia tahu diri dia tak boleh kontrol macam tu, elok dia bersederhana. Tapi setengah orang, dia tak apa, walaupun dia pakai baju cantik, dia tetap boleh tidak menjadi seorang yang takbur. Nabi kata, kalaulah sesiapa yang boleh, dia mampu nak beli pakaian tu, tapi disebabkan dia nak rasa sederhana, tawaduk dia, maka lakukanlah, kata Nabi. Maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya. Lantas ia diperintahkan untuk memilih pakaian iman mana saja yang dia ingin pakai. Baik. Adab yang ketiga, ni dalam bab pakaian tadi, tak nafikan boleh nak pakai pakaian yang ni, tapi elakkan daripada sifat sombong. Ni pakaian selai dah 500 kan, ratus-ratus pakaiannya, mana ada puluh-puluh kan. Ada baju kurung RM50, kain pasang dah berapa. Tapi kalau nak pakai pakaian, make sure tidak untuk takbur. Lebih baik ada sifat rasa rendah diri. Yang ketiga, tidak memakai pakaian yang untuk mendapat syuhrah. Syuhrah ni adalah popular. Ni banyak orang buat. Dia macam ni, dia pakai satu baju yang menyebabkan dia nak tarik perhatian orang, supaya orang perhatikan dia, supaya dia menjadi orang yang terkenal. Sama ada pakaian itu berbentuk yang cantik ataupun berpakaian itu bentuk compang-camping pun tak boleh. Dia pakai baju yang koyak-koyak. Orang kata, kenapa dia pakai baju koyak-koyak? Menarik perhatian orang untuk
menarik perhatian pun termasuk yang hadis Nabi larang. Begitu juga ada pakaian terlalu cantik, pakaian yang orang, aku tak pernah jumpa pakaian ni lah. Kan tengok menarik perhatian orang pun dilarang. Sebab tu yang fashion tu tak, bukan tak boleh, tapi kalau boleh sampai menarik perhatian orang, beza sangat dengan orang lain pun, takut yang hadis ni. Tengok apa kata Nabi. Man labisa sauba syuhratin albasahu Allahu yaumal qiyamah sauban mislahu summa yulhabu fihi nar. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah untuk mencari populariti, maka Allah akan memakaikannya pakaian serupa pada hari kiamat nanti. Kemudian dalam pakaian tersebut akan dinyalakan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Tapi kalau macam pakaian tuan-tuan apa ni, ada pakaian yang biasa sangatlah, biasa kan. So tak menarik perhatian orang. Dia mencari pakaian popular ni, maknanya pakaian yang menyebabkan orang akan bercerita ke sana kemari, macam tu. Yang itu tidak dibenarkan. Jangan pakai macam tu. Yang keempat, pakailah pakaian yang berwarna putih, yang sebaik-baiknya. Okey. Berdasarkan hadis Nabi, albisu siyaba bilt, pakailah pakaian berwarna putih, kerana warna putih lebih suci dan lebih baik. Pakailah kain kafan dengan kain putih. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa tuan? Tukar. Jazakumullah khair. Ada mikrofon baru Ya Allah. Baik. Yang adab keempat tadi, kalau elok pakai baju berwarna putih. Putih-putih. Pakai baju warna putih. Tapi tak larang pakai baju warna lain. Itu lebih disukai. Pakai baju putih ni ramai tak suka baju putih sebab susah nak jaga. Tapi kita akan jadi berdisiplin lah, kena jaga. Baik, yang kelima, pakai pakaian gamis ni, Nabi ni dia suka pakai baju yang macam panjang. Dia macam baju kutang tu, baju apa tu? Baju macam baju kuta tu. Nabi dia suka pakai baju yang macam panjang sikit, panjang sampai ke bawah. Itu Nabi suka pakai. Yang keenam, nak pakai pakaian, pakailah bermula daripada sebelah kanan. Nak masukkan anak, biasakan kanan dulu, cucu kanan dulu, lepas tu baru kiri. Tapi kalau nak lepaskan pakaian, tanggal kiri dulu, baru kanan. Berdasarkan hadis yang biasa kita baca, Nabi ni seboleh-bolehnya dia akan mulakan benda yang baik dengan belah kanan, buka dengan kiri. Yang ke-8, tidak memanjangkan pakaian hingga melewati mata kakinya. Ini khusus untuk lelaki. Ni dalam bahasa Arab dia panggil isbal. Mata kaki ni maknanya buku lalinya. Biasa tak tengok orang seluar yang pendek-pendek tu. Ni kan kalau buku lalinya di sini, dia contoh buku lalinya di sini. Jadi Nabi larang lebih daripada buku lali. Kan? Hadis tu nak hadapinya macam mana? Macam mana kita nak interaksi dengan hadis tu? Kita baca hadis tu. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, izaratul mu'min ila adalati saqaihi. Panjang sarung, panjang pakaian seorang mukmin sampai kepada betisnya ataupun sampai kepada batas kedua mata kakinya. Fama kana asfala min zalika fa finnar. Adapun sarung ataupun pakaian yang sampai di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Riwayat Ahmad. Maknanya kalau pakai seluar, tengok suaminya seluarnya panjang lebih daripada buku lali, hadis ni larang macam tu. Tapi kita baca lagi. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan bahawa wa iyyaka wa isbalal izar. Jangan sekali-kali kamu melakukan isbal. Isbal ni panjangkan pakaian lebih daripada kedua buku mata lali, buku kaki tu kan, kerana ia termasuk perbuatan sombong yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kumpulkan hadis ini,
hadis ni jika dikumpulkan, dia sangat dikaitkan dengan perbuatan sombong. Kalau pakai melebihi kedua buku lalinya sampai labuh, kita panggil labuh lah. Labuh. Sebab tu kalau jubah, seluar sebaik-baiknya jangan dilabuhkan. Nabi bagi hadnya sampai dua mata kakinya saja. Sampai kedua buku lah lalinya seluar. Tapi di Malaysia kalau pakai seluar macam tu macam mana? Dia jadi steng kan? Dia jadi senteng kan? Agak pelik lah, berbeza dengan tempat-tempat yang lain, dia jadi biasa. Hadis yang Nabi larang itu, setengah para ulama dia mengkaitkan dengan sombong. Kalau pakai labuh tu menyebabkan kamu sombong, dia termasuk dalam larangan ni. Tapi kalau kamu tak dikaitkan dia dengan sombong, kamu tak sombong pun, kamu tak takbur sebab pakaian kamu lebih daripada kali, itu tak termasuk di dalam hadis ini. Tapi sebaik-baiknya kalau boleh pakai sedang-sedang. Maknanya kalau kasut tu kita pakai laki tu kasut, dekat taraf kasut tu saja. Buku lali, itu yang sebaik-baiknya lah untuk elak daripada khilaf. Kan steng sangat kan, dia akan jadi seluar tu dia sebaiknya begitulah. Tapi uruf kita di tempat kita ni dia jadi macam benda dah biasa pun sebenarnya kan. Dulu kan lagi seluar baggy kan, dia kaitkan dia dengan sombong. Baik, kita pergi kepada adab yang ke-9. Wajib wanita memanjangkan pakaiannya. Yang ni wanita berbeza. Lelaki kalau boleh sampai kedua lalinya. Perempuan ni kalau boleh biar kedua kakinya tak nampak. Labuhkan pakaiannya. Nabi kata zailul mar'ah sibrun, panjang ujung kain wanita adalah sejengkal di bawah mata kaki. Nabi kata fazira'un la yazidna alaihi, jika masih kelihatan maka dipanjangkan satu hasta, namun jangan lebih daripada itu. Maknanya perempuan ni kalau labuh lagi baik. Labuh lagi baik. Baik, nombor 10. Lelaki haram memakai emas dan pakaian sutra. Berdasarkan beberapa hadis Nabi, ada 3 hadis dalam buku ni. Pertama, Nabi kata innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya yang tidak memakai kain sutera di dunia adalah orang-orang yang tidak akan memakainya nanti di hari akhirat. Orang yang pakai kain sutera kat dunia, ke akhirat dah tak boleh pakai. Maknanya syurga lah. Syurga kan dapat sutera yang halus, sutera yang tebal. Min khud wa khullu asawira min fiddatin, ayat yang khudrin wa istabrak tu. Pakai kain sutera di hari akhirat. Tapi dah pakai dekat dunia lelaki, akhirat dah tak boleh pakai. Dan Nabi kata tidak juga boleh memakai emas. Kita tengok surat 412. Nabi mengatakan uhillaz zahabu wal hari li inasin ummati wa hurrima ala zukuriha. Emas dan kain sutera dihalalkan bagi wanita dari umatku dan diharamkan bagi kaum lelaki tak boleh pakai. Kalau nak pakai sangat boleh jika dah darurat untuk tujuan berubat. Seperti mana Zubair dan Abdul Rahman bin Auf, maksudnya dia orang gatal, badan dia orang gatal-gatal, nak ubat daripada gatal dia pakai baju sutera, boleh untuk ubat saja. Tapi untuk berhias-hias bagi lelaki tidak dibenarkan, hukumnya adalah haram. Yang ke-11, tak boleh pakai satu pakaian yang menyerupai jantina yang lain. Tak boleh. Perempuan tak boleh pakai baju yang pakaian lelaki, lelaki tak boleh pakai pakaian wanita dan sebaliknya. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabihati minan nisa' birrijal wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa'. Allah melaknat wanita yang menyerupai kaum lelaki dan lelaki yang menyerupai kaum wanita. Hadis riwayat Bukhari. Muka surat 413 kata Nabi SAW, la'anallahu ar-rajula yalbasu libsatan mar'ah wal mar'ah talbasu libsatan rajul. Allah melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Ini tak boleh.
Kena tengoklah. Jangan lelaki pakai baju kurung pula. Tak boleh. Bahkan kalau diperincikan hadis ni, sampaikan tunjuk perbuatan wanita pun tak boleh. Kadang-kadang berlakon-lakon kan, kadang nak lawak-lawak pakai baju perempuan, sebenarnya tidak boleh. Mana ada orang lelaki pakai tudung? Ada pakai tudung. Tak boleh. Termasuk Allah tak akan bagi rahmat kepada dia. Sebab tu perkataan laknat. Dan yang ke-12, tidak boleh pakai pakaian yang menyerupai pakaian non-Muslim. Tiba-tiba datang kuliah adab, akan datang pakai sari. Assalamualaikum Ustaz. Pakai tudung, pakai sari. Tak boleh. Sebab Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk daripada golongan mereka. Tidak boleh. Pakaian Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Tak boleh. Sekejap jadi Bollywood. Tapi tengok pakaian tu macam mana. Kalau pakaian yang, kalau sampai pakai sari memang nampak sangat India tu, yang tu tak boleh lah. Tapi yang boleh kita nampak uruf keadaan masa tu, baju tu pun dia sesuai juga. Orang yang ni pun boleh pakai, tu pun boleh pakai, tak apa. Tapi kalau sampai tunjuk sampai pakai sari, memang dah nampak wanita, dah nampak bangsa kan, dah nampak orang lain kan. Tu tak dibenarkan. Kalau Yahudi, kalau pakaian Yahudi ni macam dia pakai topi, kalau dia pakai kopiah kecil duduk, tu tak dibenarkan. Sebab Nabi kata, sesiapa yang ikut diorang, dia termasuk golongan mereka. Yang seterusnya, kalau dia pakai serban, hendaklah serban itu diulurkan di antara kedua bahunya. Maknanya serban tu panjang. Okey. Yang ke-14, pakai pakaian yang suci. Maknanya pakaian yang bukan daripada kulit babi, daripada kulit anjing, bukan daripada najis dan sebagainya. Yang ke-15, pakaian itu mesti menutup aurat. Macam mana pakaian menutup aurat? Tengok Ustaz nombor 414. Pertama, pakaian itu tidak nipis, mesti tebal. Nipis. Ni kadang-kadang pakaian nipis, ya Allah, nampak yang dalamnya. Itu bukan pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, lebar dan tidak sempit. Ni kadang-kadang anak-anak kita, dia pakai yang ketat-ketat tu. Tudung dia pakai, tapi baju dia ketat, seluar dia ketat, sandat. Tak menutup aurat. Yang ketiga, mestilah panjang dan mampu menutup semua auratnya, kecuali muka dan tapak tangannya. Okey. Yang seterusnya, yang ke-16. Maknanya kalau ikutkan, dia ada banyak. Kalau dicampur tu, nipis, mesti nipis, mesti tidak nipis, maknanya kena tebal, tak nipis. Mesti dia lebar, tidak ketat. Menutup semua muka dan menutup seluruh anggota tubuh badannya, mereka muka dan tapak tangan. Yang keempat, kalau ikut syarat yang kita baca tadi tu, tak boleh pakai pakaian menyerupai jantina lain. Yang kelima, tak boleh pakai pakaian yang menyerupai kaum lain. Itu 5 syarat tu. Kalau 5 syarat tu ada, baru pakaian itu benar-benar menutup auratnya. Dan yang ke-16, tidak memakai pakaian yang dapat menimbulkan fitnah. Misalnya, memakai pakaian yang banyak hiasannya atau yang banyak bordirannya dengan berbagai warna yang mencolok dan bunga yang indah. Baik. Di Malaysia, kita di tempat kita, urufnya ikut adat kita, pakai baju berbunga-bunga ni tak jadi, dah jadi biasa dah. Kan? Orang lelaki pun dah tak kisah dah. Tapi kalau kita pakai pakaian macam tu juga, menyebabkan boleh menarik orang, menyebabkan diganggu dan sebagainya. Kalau boleh, elakkan. Sebab tu digalakkan pakai baju yang kosong saja warnanya. Alamak, kalau kosong Ustaz, macam nenek-nenek kita orang lah. Kan? Mana dia pakai baju kosong kan? Pakai warnanya satu je. Dia tak ada nak bunga-bunga kan. Itu sebaik-baiknya lah. Baiknya. Tapi zaman sekarang urufnya dah macam dah boleh terima kan.
bunga-bunga ni tak apa. Tapi jangan sampai baju-baju yang boleh menimbulkan fitnah, boleh tarik orang lain. Okey, sikit lagi yang ke-17, doa memakai pakaian yang baru. Kita habiskan terus boleh? Habis terus lah ya. Nombor 17, pakai pakaian yang baru. Kena baca doa ni. Okey, ikut saya baca. Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, hanya milik-Mu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu agar memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang Ia ciptakan kerananya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang Ia diciptakan kerananya. Jadi beli baju baru, pakai doa ni. Sebab kita minta, ya Allah, bagilah aku pakai baju ni, baju yang boleh buat aku taat kepada Engkau. Aku boleh buat ibadah, ya Allah. Aku jadi baik daripada aku pakai baju ni. Janganlah aku pakai baju baru ni menyebabkan aku jadi tak taat, menyebabkan aku jadi takbur, menyebabkan aku jadi yang buruk dan sebagainya. Lepas tu kena doa. Okay, kalau kita bagi baju baru tu dekat orang, kita pula kena doakan orang tu. Tadi kita pakai, tadi orang yang nak pakai. Ni kita pula nak belikan baju untuk anak, kan? Kita bagi tu baju dekat dia, tapi kita kena doakan orang tu. Okey, tengok muka nombor 416. 416 doanya albas jadidan, ilbas jadidan, ikut. Wa ish hamidan wa mut syahidan wa yarzuqukallah qurrata ainin fid dunya wal akhirah. Orang dapat baju baru tu, kita doakan ni ke anak-anak kita. Pakailah yang baru, hiduplah dengan terpuji, matilah dalam syahid. Semoga Allah menganugerahkan kepadamu perkara-perkara yang menyejukkan pandangan, baik semasa di dunia ataupun di hari akhirat. Ataupun boleh baca satu doa lagi ni. Baca tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Kita kata, pakailah baju ni sampai usang. Semoga Allah menggantikan baju yang baru nanti kalau dah lusuh. Okey, Quran nombor 417. Baca satu doa lagi. Abli wa akhliq. Kata, nak pakailah baju, semoga baju ni dapat dipakai sampai lusuh. Mudah doa ni anak tu tak tukar pakaian. Ni tidak, tiap-tiap bulan nak tukar baju baru. Doa, pakai doa ni. Dan kalau kita pakai pakaian bukan dia baru, kita nak pakai tiap-tiap hari, ni doanya. Okey, baca. Alhamdulillahilladzi kasani hadha as-saw wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang ke-20, meletakkan mata cincin ke arah telapak tangan. Yang ini kalau pakai cincin, Nabi letak di telapak tangannya. Dan 21, kalau nak pakai cincin, pakailah di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Dua-dua tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau nak pakai cincin bagi lelaki, boleh pakai yang perak, tak boleh pakai yang emas. Nak letak dekat mana? 23, pakailah cincin di jari kelingking. Jari kelingking jari mana? Sini kan?
jadi manis. Kenapa manis Yang seterusnya, ada yang kata boleh memakai daripada jari tengahnya. Itulah 23 adab yang patut kita lakukan. Baik, ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Apa puan? Maknanya walibasut taqwa tu, kita pakai baju ni sebenarnya takwa tu sendiri dari sudut dia faham macam ni. Maknanya walibasut taqwa, takwa ni maknanya cara kita berpakaian itu kerana Allah tu lebih baik. Ataupun disebutkan bahawa libasut taqwa, takwa tu sendiri adalah merupakan pakaian bagi kita daripada kita lakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab kan takwa ni maksud apa? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Maka itu sebenar-benarnya pakaian yang baik yang disebutkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Baik, ada pertanyaan lain? Sehasta. Tapi jangan sampai macam pengantin lerik kain yang kan pengantin lerik kain panjang-panjang tu kan, yang tu tak ikut sunnah sebenarnya. Paling kurang maknanya mesti lebih pada 2 kaki. Aisyah tanya kalau macam tu nampak lagi, satu lagi bawah sikit. Yang uruf yang biasa orang pakai lah. Tapi jangan sampai dia melerit macam, istilah dia melerit macam dia terlalu nak ukurnya tu saya pun tak pasti nak ukurnya macam mana. Tapi taklah sampai kainnya macam sampah belangsung. Yang tu tak termasuk dalam sunnah. Baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka